selamat pagi. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hakim Rahman. Seperti biasa bersiaran secara langsung dari rumah. Dan kita tahu ini minggu yang sangat penting susulan pengundian Belanjawan 2021 pada peringkat dasar minggu lepas yang diluluskan. Kita tahu minggu ini pula dan hari ini mulanya perbahasan Belanjawan 2021 pada peringkat jawatan kuasa pula. Dan kita tahu selain daripada membincangkan isu-isu utama dalam belanjawan ini, kita tahu juga ini dibayangi dengan pelbagai masalah juga yang dihadapi pihak pembangkang ketika mereka gagal mengadakan undi secara belah bahagi minggu lepas dan berlaku sedikit kekeliruan dalam kalangan parti pembangkang sendiri itu. Dan semalam Hakim sendiri bersama dengan penganalisis ada menceritakan tentang apa yang nak dijangka dalam sidang pada minggu ini yang kita jangka akan berlangsung selama 10 hari sehingga 13 Disember, Hakim. Ya, peringkat seterusnya dalam meluluskan Belanjawan 2021 atau Rang Undang-Undang Pembekalan ini mempunyai beberapa lapisan. Yang pertama sudah saksikan pada minggu lepas, iaitu di mana Belanjawan 2021 diluluskan pada peringkat dasar. Tetapi dalam masa yang sama, seperti disebutkan Laila, minggu ini adalah minggu yang sibuk, minggu yang penuh dengan penelitian di mana ahli-ahli parlimen semua akan membicarakan ataupun membahaskan soal belanjawan ini di peringkat jawatankuasa, di mana setiap kementerian, peruntukan di bawah kementerian itu akan dibincangkan, akan dibicarakan, akan dibahas. Dan ini yang dikatakan oleh saudara Fakhrul Razi Rashid, iaitu Koordinator Program Research for Social Advancement atau RESA, yang menyatakan bahawa di peringkat jawatankuasa ini, di peringkat jawatankuasa, pembahasan jawatankuasa belanjawan ini adalah peringkat di mana ahli-ahli parlimen perlu mengemukakan cadangan yang bernas dan berkualiti dan tidak hanya bergantung kepada undi belah bagi. Maksudnya di sini, kalau kata peruntukan sekian-sekian angka di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia itu ada yang tidak disetujui. Di situlah ahli parlimen perlu mengemukakan cadangan untuk penambahbaikan. Idea perlu digarap daripada pelbagai pihak untuk mengemukakan suatu belanjawan yang lebih baik lagi. Dan yang paling penting katanya, sekiranya terdapat undi belah bagi tetapi tiada usul untuk meminda belanjawan, timbulnya satu ketimpangan yang mana akan memberi laluan mudah kepada kerajaan untuk meluluskan belanjawan di peringkat jawatankuasa. Kerana apa? Kerana sukar untuk kerajaan nak meminda ataupun menukar beberapa butiran dalam belanjawan dan selalunya ia akan diluluskan selepas peringkat jawatankuasa. Sebab itulah perlu ahli-ahli parlimen perlu mengemukakan pandangan ataupun cadangan yang konstruktif dan tidak hanya menentang secara bulat-bulat. Naila. Ya, dan kita tahu penjelasan yang diberikan oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini, katanya beliau ingin memberi laluan kepada kelulusan belanjawan ini pada peringkat dasar sahaja tetapi memberi bayangan akan mengemukakan bantahan pada peringkat jawatankuasa pula pada minggu ini. Jadi kita akan saksikan perbahasan. Saya kira sangat menarik apa yang bakal kita saksikan minggu ini apabila mungkin lebih banyak bantahan dan cadangan yang dikemukakan oleh pihak pembangkang ini. Dan kita dalam masa yang sama juga ada mendapatkan pandangan bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli yang semalam katanya juga menjelaskan beliau mengambil keputusan untuk berdiri untuk mengemukakan cadangan untuk undi belah bahagi itu diadakan. Dan apa penjelasan yang diberikan beliau yang juga menjelaskan bukan saja pendirian beliau tetapi juga dengan ahli parlimen lain yang bertindak untuk duduk ketika itu, katanya yang berdiri tak salah, yang duduk juga adalah benar. Katanya beliau sedar perbezaan langkah yang diambil ahli-ahli parlimen pada penggulungan Belanjawan 2021 ada menimbulkan tanda tanya di kalangan penyokong pembangkang. Ini seolah-olah memberi persepsi tiada muafakat, tiada kerjasama ataupun kata sepakat dalam kalangan mereka. Dan katanya kami bertanggungjawab pada ahli dan aktivis akar umbi dan pimpinan akar umbi mengapa berlaku perbezaan dua langkah ataupun dua posisi itu. Dan beliau terangkan yang berdiri itu tidak salah, yang duduk juga adalah benar kerana kita mendapat isyarat daripada Ketua Pembangkang pada saat-saat akhir. Tak semuanya dapat maklumat dan itulah yang saya kira apa yang telah berlaku dan ada hikmah di sebalik itu. Dan dalam masa sama beliau juga menjelaskan
kita lihat perbahasan yang diadakan ketika penggulungan itu, beliau antara salah seorang ahli parlimen yang lantang bersuara tentang bajet tersebut. Katanya bajet ini dinamakan sebagai bajet kesihatan, the health budget, tetapi peruntukan kesihatan itu bagi beliau tidak mencukupi. Katanya beliau membantah kelulusan rang undang-undang perbekalan itu bukan semata-mata membangkang tanpa asas yang kukuh. Katanya beliau membuat keputusan berkenaan kerana benar-benar mahukan belanjawan yang terbaik untuk rakyat, khususnya berkaitan dengan sektor kesihatan. Beliau membandingkan belanjawan antara tahun lepas dan juga belanjawan tahun ini. Ketika kita memerangi pandemik COVID-19 ini, kita lihat banyak momentum sebenarnya yang kita lihat sepanjang tahun ini yang ramai menjangkakan akan menghasilkan belanjawan yang fokus kepada sektor kesihatan. Tetapi bagi beliau dan juga beberapa pakar mewakili majlis pakar kesihatan ini, katanya beliau berpandangan ia tidak mewakili sepenuhnya keperluan sektor kesihatan ketika ini. Jadi itu antara isu-isu yang akan membayangi perbahasan belanjawan 2021 pada peringkat jawatan kuasa pada minggu ini, dan Hakim juga akan bawakan perkembangan penuh sidang Dewan Rakyat pada jam 10.30 dan 11.30 itu. Tetapi bercakap tentang belanjawan ini, bukan saja kita lihat kepada pihak pembangkang, tetapi pihak kerajaan itu sendiri juga mungkin ada muafakat yang kita lihat pada pengundian pada minggu lepas, tetapi selepas ini mungkin akan menjadi tanda tanya, dan juga menjelang PRU 15 pasca Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu juga banyak tanda tanya berhubung dengan masa depan Perikatan Nasional. Hakim. Ya, kita saksikan sebelum ini Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Presiden Parti Pembumi Bersatu Malaysia bersatu dalam perhimpunan pertama yang diadakan, Perhimpunan Agung Tahunan pertama selepas pembentukan kerajaan baharu di bawah gabungan parti-parti baharu iaitu Perikatan Nasional ini, menyatakan hasrat untuk beliau bertanding parti itu bersatu, bertanding di bawah ataupun menggunakan logo Perikatan Nasional. Ini katanya walaupun tidak parti ataupun gabungan Perikatan Nasional itu satu gabungan yang baru, tetapi apa yang berlaku di negeri Sabah iaitu PRN Sabah itu membuktikan bahawa gabungan rakyat Sabah ataupun Perikatan Nasional di Sabah itu mendapat tempat di hati rakyat. Tetapi dalam masa yang sama juga ada satu laporan yang memetik Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Anda mungkin biasa melihatnya sebagai Menteri Kanan dan Pertahanan membuat sidang media sehari, tetapi beliau juga sebenarnya merupakan naib Presiden UMNO, dan beliau menyatakan bahawa UMNO akan menggunakan lambang ataupun logo Barisan Nasional Dacing ketika pilihan raya umum ke-15 nanti. Katanya keputusan untuk tidak menyertai Perikatan Nasional itu adalah satu perkara yang sukar. Atas dasar itu UMNO akan menggunakan lambang BN yang ditunjanginya dengan MCA dan MIC pada PRU ke-15 nanti. Ini yang dilaporkan oleh akhbar mingguan Malaysia. Kita lihat ada sedikit mungkin perbezaan pendapat atau sedikit kekeliruan di sini. Di satu pihak bersatu menyatakan ingin bergabung ataupun bertanding di bawah logo Perikatan Nasional, tetapi UMNO pula ingin terus menggunakan PN. Sedangkan dalam PN itu juga mempunyai gabungan iaitu UMNO, Bersatu, PAS dan juga Sejahtera, Parti Sejahtera. Dan inilah tapi inilah dinamika politik tempatan, Naila. Ya, selain daripada isu logo, apa juga yang ditimbulkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam, ada juga menyentuh tentang isu kedudukan jawatan Timbalan Perdana Menteri ataupun TPM kepada Perdana Menteri, dan katanya isu tersebut akan ditimbulkan semula sebaik sahaja perbahasan pembentangan belanjawan selesai di Dewan Rakyat, dan katanya isu jawatan TPM tidak pernah didiamkan kerana parti berkenaan merupakan pemilik kerusi terbesar dalam kerajaan ketika ini, dan lebih-lebih lagi katanya apabila tiada pemimpin UMNO diberikan jawatan tertinggi dalam kabinet selain Menteri Kanan Pertahanan yang disandang beliau ketika ini. Jadi kita lihat bukan sahaja isu logo yang mungkin secara superficial, tetapi isu-isu di sebalik tabir seperti pembahagian kerusi itulah antara isu yang mendominasi Perikatan Nasional ketika ini. Dan semalam juga kami menghubungi
Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang katanya mungkin sudah tiba masanya Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan semua ahli parti itu kembali bermuafakat dan bersatu bawah pangkuan UMNO. Katanya dasar, orientasi, pendekatan dan ideologi kedua-dua parti tiada bezanya kerana berasal dari rahim yang sama. Katanya jika dilihat kembali kepada objektif awal Bersatu ditubuhkan, ia lebih merujuk kepada rasa tidak puas hati dan marah kepada individu dalam kepimpinan UMNO. Jadi katanya maklumat seperti pengerusi Bersatu dulu Tun Mahathir tubuhkan Bersatu adalah untuk jatuhkan UMNO kerana diketuai pemimpin yang pada beliau terjebak dalam rasuah dan kleptokrasi. Jadi katanya apabila pemimpin itu sudah tiada dan kerajaan sudah jatuh, hari ini kita bangkit semula secara bersama. Apa yang berlaku, banyak perkara itu sudah tidak relevan. Ini menarik untuk kita lihat di sini kerana kita lihat tujuan asal adalah untuk menolak politik rasuah, politik kleptokrasi dan katanya di sini dah tak relevan kerana kerajaan itu dan ideologi itu mungkin sekaligus telah pun tumbang. Jadi adakah isu-isu rasuah dan kleptokrasi ini tidak lagi relevan bagi kerajaan Perikatan Nasional ketika ini? Itu satu persoalan yang penting. Tetapi seperti yang saya katakan tadi apa yang dominasi dinamik Perikatan Nasional di sini sebenarnya adalah isu pembahagian kuasa, pembahagian kerusi yang pastinya akan membayangi parti itu ataupun perikatan itu menjelang PRU 15, Hakim. Dan cabaran sebenarnya bukanlah ketika mereka berucap di pentas-pentas perhimpunan, tetapi cabaran sebenarnya akan diterjemahkan melalui kemampuan mereka bernegosiasi dalam soal yang paling penting, iaitu soal pembahagian kerusi. Ini yang disebutkan oleh fellow penyelidik Ilham Center, Profesor Dr. Hamidin Abdul Hamid, yang menyatakan, yang berpendapat bahawa cabaran sebenar kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini adalah ketika soal pembahagian kerusi itu nanti. Kerana kalau dilihat pengagihan kerusi parti-parti politik bukan Melayu ini bergantung pada demografi pengundi Melayu. Tetapi di sebalik seruan Muhyiddin semalam yang menggesa penyatuan UMNO PAS dan Bersatu, cabaran utama PN adalah pembahagian kuasa dan kerusi untuk berhadapan dengan pilihan raya. Kerana kalau kita lihat di sini, semua parti-parti ini yang dalam gabungan Perikatan Nasional mempunyai base ataupun asas pengundi yang sama, sasaran pengundi yang sama, di mana mereka merupakan parti berasaskan kaum dan agama. UMNO, PAS, Bersatu, seperti yang disebutkan oleh Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menggunakan analogi daripada rahim yang sama. Ini akan menyukarkan apabila soal pembagian kerusi. Bayangkan dalam satu kawasan, kalau dahulu mereka berebut bertanding meletakkan calon Melayu Islam, tetapi dalam masa sama apabila mereka bergabung, siapa yang nak bertanding di situ? Kalau nak letak UMNO, Bersatu atau PAS, pastinya akan meletakkan calon Melayu Islam nak memenangi hati pengundi satu kawasan yang menjadi tinggi pengundi Melayu Islam. Jadi inilah yang dikatakan oleh Dr. Midin atau Profesor Dr. Hamidin sebagai cabaran utama dan cabaran sebenar kekuatan yang akan menguji kekuatan Perikatan Nasional, Naila. Ya, dalam masa yang sama, menarik juga untuk kita lihat semula idea penubuhan Perikatan Nasional di sini yang timbul semula isunya apabila kita lihat laporan di astroawani.com semalam, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali mendakwa idea penubuhan Perikatan Nasional sebenarnya datang daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk kekal sebagai Perdana Menteri dengan sokongan semua ahli parlimen tanpa mengira parti politik. Jadi katanya PN bukan kerajaan pintu belakang kerana terdapat kekosongan jawatan. Saya tidak mencadangkan pada masa itu dan jika kejadian Dr. Mahathir itu letak jawatan tidak berlaku di mana kami ketuk pintu untuk masuk ke dalam dan keluarkan dia, itu bukan dalam rancangannya. Itu kata beliau dalam wawancara semalam. Dan beliau juga dalam masa yang sama mendedahkan 131 akaun bersumpah daripada ahli parlimen. Pelbagai parti telah dipersembahkan ke Istana Negara sebelum Dr. Mahathir meletakkan jawatan secara mengejut pada 23 Februari lalu. Dan ini antara laporan politik yang kami bawakan di astroawani.com. Anda boleh lihat secara penuh dan juga kami bawakan reaksi daripada Ketua Penerangan Parti Pejuang semalam juga Ulia yang menyatakan bahawa Azmin didakwa pesong kebenaran dan perlu berhenti. Jadi ini cerita-cerita politik yang kami bawakan, anda lihat secara penuh saja di astroawani.com. Kita tahu cerita-cerita ini
kita tahu menelusuri dinamik politik tanah air yang kita mungkin tak dapat gambaran penuh sebenarnya apa yang berlaku di sebalik tabir itu. Kita tahu banyak memerlukan strategi politik yang kami juga akan mengulas lebih lanjut mungkin dalam buletin-buletin seterusnya. Tetapi Laila, laporan mengenai politik ini kami sediakan ada pelbagai laporannya, apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Azmin Ali dan juga jawapan balas daripada Ulia Akamah itu, kerana dalam politik there's always two sides of the coin. So sisir itu adalah perkara yang normal dan kami bawakan kepada anda laporannya apa yang dikatakan sebagai memesongkan kebenaran. Tetapi kita nak teruskan ke laporan seterusnya ataupun kita nak berhenti rehat dahulu, Naila? Sebelum kita berhenti seketika, mungkin kita boleh pergi sedikit kepada perkembangan COVID-19 dalam negara dan kita lihat kes terbaru semalam masih lagi kekal pada angka 4 digit dengan 1,309 jangkitan baharu dalam tempoh 24 jam dan daripada kesemua kes itu satu merupakan kes import dan dalam masa sama kita juga merekodkan jumlah kes sembuh yang tinggi dengan 1,333 dengan 3 kematian masing-masing di Ipoh, Seremban dan Sabah. Tetapi apa yang kita lihat di sini perbezaannya, Kuala Lumpur pula yang melaporkan kes harian tertinggi dengan sebanyak 493 kes yang katanya kebanyakannya iaitu sebanyak 473, 95.9% adalah daripada kluster-kluster di tempat kerja, kebanyakannya membabitkan tapak-tapak pembinaan. Dan dalam masa yang sama, apa yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Tan Sri Dr. Nur Hisham juga mengingatkan semula bahawa ada keperluan untuk kita lihat tempat-tempat pekerjaan yang kebanyakannya membabitkan pekerja asing perlu dilihat dan semak semula SOP di tempat-tempat tersebut. Dan banyak lagi laporan yang kami nak bawakan di Awani Pagi jam ini, tapi kita perlu berhenti seketika, kembali selepas ini.